Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah ketujuh bertajuk pengekosan tempahan kerja dalam persekitaran perkilangan. So ini merupakan penerangan untuk bahagian 1 part 1 bermula daripada slide 1 sehinggalah slide 34. Okay, di antara objektif kuliah adalah memahami keperluan penilaian inventory, menjelaskan kerangka kerja yakni kerangka kerja asas pengekosan inventory untuk tujuan pelaporan keuangan, menerangkan tentang persekitaran perkilangan dan juga perkaitannya dengan sistem pengekosan produk. Membezakan di antara pengekosan tempahan kerja dan pengekosan proses, dan akhir sekali mengenal pasti dokumen yang digunakan untuk mengawal aliran kos. Okay. Untuk objektif berikutnya iaitu menyediakan catatan jurnal bagi merekod aliran kos perkilangan dan juga memperakaunkan overhead terlebih dan terkurang serap. Ini kedua-dua ini akan dilakukan di dalam bahagian kedua, part 2. Sistem perakaunan kos memperuntukkan data untuk menyokong sistem perakaunan kewangan dan juga sistem perakaunan pengurusan. Untuk sistem perakaunan keuangan, financial accounting, kita dapati bahawa sistem pengurusan kos akan memperuntukkan data-data bagi mengukur contohnya kos barang dijual dan juga untuk menilai inventory akhir. Okay. Jadi pelaporan keuangan ialah merupakan proses penyediaan penyata kewangan mengikut keperluan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. So kita sekarang ni pakai MFRS. Jadi sistem perakaunan kos yang diguna pakai itu mestilah menyokong keperluan kepiawaian ini tadi. Okey. Okay, kos-kos inventory dalam pelbagai organisasi. So, organisasi yang pertama, organisasi perkhidmatan. Dalam organisasi perkhidmatan, kita tak jual barang. Apa yang kita lakukan ialah kita menawarkan perkhidmatan. Namun begitu, kita mempunyai aset, contohnya aset inventory bekalan. Sebagai contoh salon untuk mendandan rambut. So kita mungkin ada shampoo-shampoo, conditioner, minyak rambut dan sebagainya. So ini adalah merupakan contoh bekalan yang merupakan bahan-bahan pakai habis. So kita tak jual tapi kita guna di dalam perniagaan. Alright. So ini adalah contoh pure organisasi perkhidmatan lah yang kita tak jual langsung. Alright. Jadi bila kita guna bahan-bahan tersebut, maknanya kita akan jadikan sebagai belanja. So masa kita beli, kita jadikan dia aset. Bila kita dah guna, kita akan jadikan dia belanja. So nama belanja tersebut adalah merupakan belanja bekalan. So belanja bekalan ni teruslah akan direkodkan dalam P&L account, dalam penyata pendapatan. Okay. Manakala untuk organisasi pembarangan lain pula sebab organisasi pembarangan ada inventory barang niaga sebab kita akan beli inventory barang niaga dalam bentuk fizikal tertentu dan kita akan jual semula dalam bentuk fizikal yang sama, cuma kita akan buat pembungkusan semula lah, itu saja. Okay. So inventory barang niaga adalah merupakan aset. So, tujuan kita mendapatkan inventory barang niaga ialah kita hendak jual semula. So, bila kita jual saja, ianya akan jadi belanja. Nama belanja tersebut adalah kos barang dijual. So, kos barang dijual ni again lah akan appear di dalam penyata pendapatan. Okay. So, on top of that, dalam organisasi pembarangan juga mempunyai inventory bekalan. Contohnya mempunyai kertas-kertas, pen-pen dan sebagainya. Jadi walaupun semua ni dia tak jual tapi dia guna, again merupakan barang-barang pakai habis. So untuk barang pakai habis ni sama juga dengan organisasi perkhidmatan, sebaik saja ianya dilibatkan, ia akan dijadikan sebagai belanja dan nama belanja itu adalah merupakan belanja bekalan. Okay. Now, untuk organisasi perkilangan pula lain sikit sebab dalam organisasi perkilangan barang yang dibeli asalnya adalah merupakan bahan mentah ataupun komponen. Tetapi bila ianya dijual,
ya, bentuk fizikalnya telah berubah. Ya, sebab apa? Sebab barang, ya, komponen tersebut akan dipasang, ya, bahan-bahan tersebut akan diproses, ya, dan akhirnya bertukar menjadi barang siap. Okey, jadi apa yang ada, ya, mula-mula sekali kita akan mula dengan inventory bahan-bahan mentah, ya. So termasuklah bahan-bahan langsung dan juga komponen-komponen. Okey. So bila, ya, kita transfer bahan mentah itu ke dalam tapak perkilangan untuk memulakan pemprosesan, maka, ya, kos inventory bahan mentah ini akan dipindahkan ke dalam akaun kerja dalam proses. Alright. So akaun kerja dalam proses juga adalah merupakan akaun aset, ya, iaitu inventory kerja dalam proses. So maknanya barang tersebut belum lagi 100% siap. So mungkin 75% siap, 50% siap, tak kisahlah, ya, but semuanya adalah dalam proses, ya, belum siap. Okay. Now, on top of that, dalam organisasi perkilangan, ya, dalam persekitaran perkilangan juga mungkin wujud apa yang dinamakan sebagai inventory bekalan. Tetapi inventory bekalan ini boleh dipecahkan kepada inventory bekalan perkilangan dan juga inventory bekalan pejabat. So, untuk inventory bekalan perkilangan yang diguna, ya, untuk menyokong proses perkilangan, ianya akan dianggap sebagai kos produk. Okey, dan oleh kerana itu, oleh kerana ia merupakan kos produk, ya, maka ia akan dipindahkan ke dalam akaun kerja dalam proses. Okey, so dia akan jadi sebahagian daripada kos produk lah. So setelah kita mencampurkan, ya, maknanya dalam akaun kerja dalam proses ni akan ada, ya, kos-kos bahan langsung, kos-kos buruh langsung, kos-kos overhead kilang, ya. So bekalan inventory bekalan pejabat ni overhead kilang lah. Ya. Maka, ya, bila siap saja dia akan berpindah kepada akaun inventory barang siap. Okay, so akaun inventory barang siap dia, tujuan dia apa? Untuk dijual. So sebaik saja ianya dijual, maka barulah, ya, sebarang kos-kos inventory barang siap yang dijual akan terus dianggap sebagai belanja, ya, ataupun dikategorikan sebagai belanja dan namanya adalah kos barang dijual. Ya, dari segi pendedahan, ia akan masuk di dalam penyata pendapatan. Okay. Alright. Kemudian saya ada bagi tahu tadi yang kita ada dua, ya, jenis inventory bekalan. Satu adalah inventory bekalan perkilangan yang merupakan kos produk. Tapi kita ada satu lagi, ya, iaitu inventory bekalan pejabat yang merupakan kos tempoh ataupun kos period. Ya, seperti mana-mana kos tempoh, sebaik saja ianya diguna, ya, dipakai, ya, maka terus akan kita jadikannya sebagai belanja. Dan nama belanja tersebut hendaklah dibezakanlah dengan belanja-belanja untuk perkilangan. So, kita namakan dia belanja bekalan pejabat. Okay. Alright, ini adalah merupakan contoh-contoh kos produk untuk tujuan pelaporan keuangan. Ya, so antaranya bahan mentah, ya, yang diguna. So, bahan mentah yang dibeli itu kita akan still record sebagai inventory. Ya, so maknanya dia akan masuk dalam inventory bahan langsung. Tapi bila kita guna saja, dia akan terus dimasukkan ke dalam inventory kerja dalam proses. Okey, kemudian kita ada bekalan perkilangan, macam contoh yang saya bagikan tadi. Ya, seperti kalau dalam organisasi perkilangan, so kita mungkin juga ada kertas-kertas yang kita guna, tetapi kertas-kertas tersebut diguna untuk menyokong proses perkilangan. Contohnya kita nak buat purchase order, ya, kita nak buat job cost sheet untuk perkilangan, ataupun minyak-minyak pelincir dan sebagainya. Ya, sebab minyak-minyak pelincir ni bukan merupakan bahan yang akan kita convert menjadi produk siap, tetapi kita guna untuk menyelenggara mesin-mesin kita. So ia masih dikategorikan sebagai bekalan perkilangan. So bila mana ianya diguna, ya, ia akan dianggap sebagai kos produk. Okay. So, ketika ianya diguna sebelum menjadi produk siap, maka dia akan masuk dalam akaun kerja dalam proses. Okay. Lain-lain, kita ada upah kaki tangan pengeluaran yang telah pun melakukan kerja untuk sesuatu tempoh. Susut nilai, ya, atas kilang tersebut. Okay. Kos insurans, ya, untuk kilang. Kena pastikan, ya, bahawa ianya adalah kos-kos yang menyokong, ya, proses perkilangan. Gaji penyelia pengeluaran. Okay. So ini semua adalah merupakan contoh-contoh kos produk lah. Penyelenggaraan kilang, ya, utility kilang. Okay. Sewa peralatan pengeluaran.
Okay, so yang kita sewa semua tu masih ya dianggap sebagai kos produk. And then of course ya tadi kita ada bekalan pejabat, tapi bekalan pejabat apa? Pejabat kilang. Sebab dalam kilang pun mungkin juga ada ya pejabat kecil untuk menyokong kilang tersebut. Yang itu dibezakan daripada pejabat pentadbiran. Okay, so sebarang yang bekalan pejabat yang kita guna, semua ni kita akan charge ya ke dalam akaun inventory kerja dalam proses. So bila dah siap nanti kita akan pindahkan ke akaun inventory barang siap. Okay, so kos-kos ini akan dijadikan sebagai belanja ya bila inventory dijual, dan nama belanja tersebut ialah kos barang dijual. Okay, contoh untuk kos period pula ya, ataupun kos tempoh ya, seperti bekalan pejabat pentadbiran ya. Tadi bekalan pejabat kilang, so yang ini adalah bekalan pejabat pentadbiran ya yang diguna. Gaji pentadbiran ya dan ya, umum lah ya. Okay. So susut nilai ruang pameran. Ruang pameran. So bila kita nak mempamerkan, biasanya kita pamerkan apa? Kita pamerkan ya barang siap. Ya, kita tak pamerkan komponen kita, kita tak pamerkan bahan mentah kita. Ya, jadi bermakna ya susut nilai untuk ruang tersebut ya adalah untuk barang yang telah pun siap. Berarti ia tiada kaitan dengan proses perkilangan. Ya, maka ia jadi kos tempoh. Okay. And then insurans ruang pameran yang telah luput. So maknanya kita ambil insurans. So bila kita dah guna, dia akan jadi belanja insurans lah. Ya. Gaji presiden the whole syarikat. So kita tak payah apportion. Okay. Semuanya akan dianggap sebagai kos tempoh. And then kita ada penyelenggaraan ruang pejabat pemasaran. So kita nak pasarkan apa? Kita nak pasarkan ya, barang siap. Okay. Utility ya, pejabat pentadbiran. Okay. Sewa jabatan pemasaran. So semua ni adalah merupakan kos tempoh ya, ataupun kos period. So untuk kos tempoh ataupun kos period ini, atau item-item ini dijadikan belanja sebaik sahaja ianya dilibatkan. Ya. So maknanya kita ada belanja bekalan, belanja gaji pentadbiran, belanja susut nilai, belanja insurans, belanja gaji presiden, belanja penyelenggaraan, belanja utility dan sebagainya. Ya, so maknanya kita akan rekod ya di dalam penyata pendapatan sebagai lain-lain belanja operasi. Ya, so maknanya kita ada jualan, tolak kos barang dijual. Ya, dapat margin kasar. So margin kasar tolak dengan belanja-belanja operasi, inilah dia. Ya, tolak semua-semua ni, maka kita akan dapatlah ya pendapatan bersih ya sebelum cukai dan sebagainya. Alright. Okay, kos-kos produk. So bermula dengan bahan langsung, yakni bahan utama ya yang diguna ya dalam proses pengeluaran. Diikuti dengan kos-kos buruh langsung, yakni upah yang dibayar kepada kaki tangan pengeluaran untuk jam sebenar ya yang dikerjakan ke atas produk. So buruh langsung untuk jam sebenar, bahan langsung pun sama juga ya untuk kuantiti sebenar yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kemudian kita ada overhead kilang. Ya, yakni lain-lain kos ya overhead perkilangan, maknanya selain daripada bahan langsung, selain daripada buruh langsung. So seperti bahan tak langsung ya, buruh tak langsung ya, dan juga utility kilang ya, sewa kilang dan sebagainya lah, yang lain-lain kita sebutkan tadi. Okay. So semua ini ya dilibatkan tu maknanya dimasukkan dalam proses pengeluaran ya, so ataupun penglibatan buruh langsung dalam proses pengeluaran, bahan mentah yang dimasukkan dalam proses pengeluaran ya, so penggunaan ya utility ya dan sebagainya. So semua ni akan dipindahkan ke dalam satu akaun inventory yang dinamakan sebagai akaun inventory kerja dalam proses. Okay. So sebaik saja ya kerja dalam proses ini menjadi 100% siap, maka ianya akan dipindahkan ke dalam akaun inventory barang siap. So selagi ianya belum dijual, maka ia akan kekal di dalam inventory barang siap. Bila ya ianya dijual sahaja, maka kos inventory barang siap tersebut akan dipindahkan ke dalam satu akaun baru yang dinamakan sebagai akaun kos barang dijual. So akaun kos barang dijual ini adalah merupakan akaun belanja
Ya, so hasil dalam penyata pendapatan kita ada hasil tolak kos barang dijual. So dapat untung kasar. Okay. Okay, next kita nak tengok hubung kait di antara cost accumulation, pengumpulan kos, cost measurement, pengukuran kos, and then cost assignment. Maknanya pengecasan kos kepada produk. Okay, so cost accumulation, so this is when we record all the costs. Maknanya journal entry yang kita record lah. Contoh bila kita beli bahan mentah, bahan langsung, so kita akan debit inventory bahan langsung, then cost kita akan credit lah, account belum bayar dan sebagainya. So that is basically how it all begins. How as the transaction occurs, we are going to record them. Okay. So bahan mentah ni ada banyak lah jenis-jenis bahan mentah. So kita akan classifykan dia sebagai bahan mentah. Alright. And then buruh langsung sama juga. Tengok jenis-jenisnya. Macam over here we have assembler, we have finisher. So kita kena keep track lah. Then measurement dia bergantung kepada based on payroll, berapakah kadar upah yang telah kita tetapkan, dan at the end of the day bila pekerja tersebut bekerja atas tapak kilang, so kita kena keep track of the time taken. So maknanya kita akan gunakan time ticket for example untuk monitor jumlah jam kerja. So bila jumlah jam kerja itu kita darab dengan kadar upah, maka kita dapatlah jumlah kos buruh langsung. Okay, so next kita ada overhead perkilangan. So untuk overhead perkilangan ni kita ada banyak item. So contohnya kita ada susut nilai kilang, utility kilang, cukai harta kilang dan sebagainya. Alright. So untuk cara kita mengukur overhead kilang ni, again bergantung kepada jenis overhead tersebut lah. So kalaulah you are talking about indirect labor, buruh tak langsung seperti supervisor, penyelia, of course, maknanya kita kena tengok semula pada payroll, so berapakah kadar gaji tetap yang kita dah rancang untuk bayar. So kita bayar je lah, so maknanya kita tahulah berapakah kos upah penyelia. So untuk yang lain-lain seperti utility kilang, contohnya kita kena tunggulah bil elektrik daripada TMB. Okay, then kita akan tahu berapakah jam kilowatt yang telah kita guna pakai, dan berdasarkan pada bil, so kita tahulah jumlah utility, cost utility yang telah kita libatkan. So untuk cukai harta dan sebagainya samalah, akan ada dokumen-dokumen tertentu yang akan mengumpul data-data kos tadi yang boleh kita gunakan untuk mengukur. So dalam pengukuran cost measurement ni kita akan pecahkan kepada elemen-elemen kos perkilangan. So kalau kita nak pecahkan lagi overhead kilang ni boleh, kita akan boleh pecahkan kepada overhead kilang berubah dan juga overhead kilang tetap. Okay. So yang ketiganya kita akan assign kos kepada kos objek. Okay, so kos objek ni apa dia? Kos objek ni adalah merupakan tujuan kenapa kita mengira kos. So dalam kes ni tujuan kita mengira kos ialah untuk menentukan jumlah kos bagi setiap produk. Okay. So dalam kes ni kita ada produk 1, produk 2. So bahan-bahan mentah kita kena trace lah. Kita akan trace directly jenis-jenis bahan mentah yang berbeza yang digunakan pakai untuk produk 1 dan juga produk 2. So ini untuk bahan langsung kita boleh guna data-data sebenar, data-data kos sebenar. Untuk buruh langsung pun sama juga sebab kita dah tahu berapakah kadar upah yang kita bayar. So bila buruh langsung tersebut bekerja, maka kita boleh keep track dari segi jam kerja mereka. So jam kerja setiap buruh untuk produk-produk yang berbeza lah. So kita boleh keep track. So again ini merupakan direct tracing menggunakan actual. So bahan langsung kita boleh gunakan actual, buruh langsung kita boleh gunakan actual. Untuk overhead kilang kalau kita nak gunakan actual boleh, tapi sebelum ni kita dah buat perakaman untuk overhead di mana kita dapati bahawa terdapat masalah bila mana kita guna pakai overhead sebenar sebab item overhead tu banyak jadi susah untuk kita nak mengumpulkan data-data overhead ini untuk mendapatkan pricing ataupun costing yang timely. Maknanya kalau kita nak tahu berapakah jumlah kos untuk hujung bulan semasa ni, lambatlah. So oleh kerana itu untuk overhead kita akan gunakan kadar pratentu. Kadar pratentu ni kita dah tentukan di awal-awal tahun.
Ya, so maknanya kita akan guna kadar pratentu yang sama, ya, yang constant throughout the year. Ya, jadi kalau kita gunakan kadar pratentu, kita akan apply, ya, aplikasikannya kepada volume sebenar. So itu dinamakan sebagai overhead aplikasi lah. So maknanya untuk overhead, cost overhead kita akan gunakan overhead aplikasi. Untuk buruh langsung dan bahan langsung kita akan gunakan data-data sebenar. So ini dinamakan sebagai sistem pengekosan normal. Ya, so dalam sistem pengekosan normal tujuan dia adalah untuk kita mengukur kos. Ya, so common lah, ya, bagi firma untuk menggunakan sistem pengekosan normal berbanding, ya, sistem pengekosan sebenar, ya, untuk tujuan pengukuran kos. Okey, so sama jugalah, ya, akhirnya berdasarkan kepada kadar pratentu kita akan dapatkanlah, kalaulah kadar pratentu itu adalah diasaskan kepada jam buruh langsung, so kita akan dapatkan berapakah jumlah jam buruh langsung yang telah dilibatkan untuk menghasilkan produk satu. Ya, so sama juga, ya, jam buruh langsung yang dilibatkan untuk menghasilkan produk dua, so kita akan charge accordingly berdasarkan kepada kadar yang telah kita kira di awal tahun tersebut. Okey. Right. So cost accumulation, ya, pengumpulan kos. Okay, so saya bacakan kat sini. Cost accumulation refers to the recognition and recording of cost. Ni yang saya katakan tadi, the journal entry. Yeah, so the debits and the credits, the initial record. Okay, so cost accountant needs to develop source document, dokumen sumber, which keep track of costs as they occur. So maknanya tanpa, ya, dokumen sumber kita tak boleh lakukan journal entry. So nanti kita akan tengok, ya, some forms of documents. So a source document describes a transaction. Ya, data from this source document can be recorded in a database. So kita akan masukkan, ya, dalam database kita. Okay. Well-designed source document can supply information in a flexible way. So maknanya kita kena make sure dokumen-dokumen yang kita guna tu boleh memperuntukkan sebanyak data yang mungkin, ya, yang kita boleh gunakan kemudian. Okay. Right. Cost measurement refers to classifying the cost. Ya, so macam tadi kita dah tengok lah, ya, kita classify kepada bahan langsung, buruh langsung, ya, overhead kilang berubah, overhead kilang tetap. There are two commonly used ways to measure, ya, the cost associated with production. So actual costing, ya, pengekosan sebenar untuk mengukur, ya, untuk mengukur kos, dan normal costing. Saya dah sebutkan tadi sedikit, ya. So an actual cost system usually an actual cost system uses actual costs for direct material, direct labor and overhead to determine unit cost. Yes, saya dah cakap tadi. Alright, then we have normal costing system. Yeah, measure overhead costs on a predetermined basis and use actual costs for direct material and direct labor. So maknanya bila kita nak mengukur kos produk menggunakan sistem pengukuran normal, kita akan ambil kos bahan langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar, tetapi bila sampai kepada overhead kita akan guna, ya, kadar pratentu. So kadar pratentu ni bila kita darabkan dengan volume sebenar kita akan dapat kos overhead aplikasi. Okay, so seperti saya katakan tadi, kebanyakan firma menggunakan normal costing system untuk measure cost, ya, untuk nak kira kos produk. Okay, accumulating cost in a job costing system. Ini topik kita, ya, job costing system, iaitu pengekosan tempahan kerja. So dalam sistem pengekosan tempahan kerja, so kalau kita tengok kat sini, kos objek kita adalah tempahan tersebut, the job. That is our cost object. So jadi bila kita nak trace, ya, direct material, kita akan trace kepada the job. Macam tadi kita kata product 1, product 2. Alright. So dalam pengekosan tempahan kerja, the cost object is the job. Okay. And then you have direct material pun kita akan trace directly, ya, kepada tempahan tersebut. Okay. Tapi kalau overhead, overhead macam kita katakan tadi, kita akan gunakan sistem pengekosan normal, ya, untuk mengukur kos. Jadi dalam sistem pengekosan normal, kita akan guna overhead yang diaplikasi, ya. So overhead yang diaplikasi ni adalah kadar pratentu darab dengan volume sebenar. Okay. Right. So bila kita libatkan kos bahan langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar,
ya, dan overhead aplikasi. Ketiga-tiga ni kita akan debit ke dalam akaun kerja dalam proses, ya, bila mana kos-kos ini dilibatkan dalam proses perkilangan. Alright. Okay, sebelum kita melihat, ya, dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan pengekosan tempahan kerja, so kita lihat terlebih dahulu perbandingan, ya, di antara sistem pengekosan tempahan kerja dan juga, ya, sistem pengekosan proses. Ya, sebab sistem pengekosan proses dan juga sistem pengekosan tempahan kerja ni adalah merupakan cara, ya, bagaimana kita mengumpul kos tersebut. So maknanya kalau tempahan kerja kita kumpul kos mengikut tempahan, ya. The cost object is actually the job. Tapi kalau dalam proses, the cost object is actually the process ataupun the department. Ya. Okey, so pengekosan proses, ya, kita akan buat, ya, di dalam kuliah seterusnya nanti. Okey. So untuk kuliah ini kita akan fokus, ya, kepada tempahan kerja, namun begitu kita akan lihat a bit, ya, on the difference between process costing and job order costing. Okay. Okay, ciri-ciri pengekosan tempahan kerja. So ciri pertama, keluaran dan perkhidmatan adalah bersifat heterogeneous dan dapat dibezakan. So kalau perhatikan, ya, saya letak kat sini keluaran dan perkhidmatan, bermaksud, ya, pengekosan tempahan kerja bukan sahaja boleh digunakan untuk untuk produk, tetapi juga untuk perkhidmatan. Ya, so maknanya you can use job order costing, okay, to account for, ya, services offered. Alright. Okay, katanya produk ataupun perkhidmatan itu bersifat heterogeneous, maknanya dia tidak sama. Ya, so produk yang kita jual kepada customer A dengan produk yang kita jual kepada customer B biasanya berbeza-beza. Ya, boleh ataupun boleh dibezakan. Produknya mungkin sama, contohnya meja. Customer A nak meja bulat, customer B nak meja 4 segi, customer A nak meja yang diperbuat daripada marble, customer B nak meja yang diperbuat daripada marble juga, ya, tetapi marble-nya berbeza bahannya, macam tu. Ya, so maknanya you'll be more of a customized product. Ya, okay. So kos akan dikumpul mengikut kerja ataupun pelanggan. Ya, jadi kita tak boleh campur-campur aduk lah, sebab produk-produknya berbeza-beza. Ya, dan selalunya bila kita gunakan, ya, pengekosan tempahan kerja, volume yang kita keluarkan untuk setiap jenis produk tu adalah kecil, ya, berbanding dengan mass production. Ya, sebab apa? Sebab dia bergantung pada customer order. So kalau dia nak 100 buah meja, so 100 buah meja lah. Kalau customer B pula nak 50 buah meja, dan kita akan kumpulkan semua kos untuk 50 buah meja itu tadi. So kita tak boleh campur. Customer A yang nak 100, customer B yang nak 50, kita tak boleh campur. Sebab apa? Sebab akan ada spesifikasi yang berbeza, ya, di antara keperluan customer A dan juga customer B. So maka bila kita kumpul kos, kita akan kumpul kos mengikut tempahan. Jadi setiap tempahan tu kita akan bagi nama lah, kita akan bagi coding. So kita tahu dah, oh, ini semua kita kumpul untuk code 100. Ya, yang ini yang untuk meja yang 50 ni kita bagi code 101 contohnya, macam itulah. So that's how you identify you punya cost object. Alright. Okay, so pengiraan kos unit dikira dengan membahagikan jumlah kos, ya, tempahan dengan unit di dalam tempahan. So senang saja. So kalau meja yang 100 buah tadi tu, campurkan saja berapakah bahan mentah yang telah diguna pakai, kosnya, berapakah kos buruh langsung yang telah diguna pakai, dan juga overhead yang telah dilibatkan. So once you've gotten all the total, ya, cost, then all you need to do is just divide by 100 units. Ya, sebab tempahan tersebut ada 100, ya, buah meja. So bahagikan saja dengan 100, maka kita akan dapatlah kos produk seunit untuk tempahan 100. Macam tu. So kalau untuk tempahan 101, bahagi saja dengan 50. Ya, but of course kos bahan-bahannya akan jadi lebih rendah lah kalau untuk tempahan 101 ni tadi, sebab hanya untuk 50 unit. Macam itulah. Okay, ciri-ciri pengekosan proses pula. Produknya bersifat homogeneous. Ya, homogeneous ni maksudnya sama je, standardized product.
Ya, dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak. So, bolehlah dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak. Sebab apa? Sebab produknya sama, standardized, PIY, standard je. Kalau customer call kata, oh, saya nak meja yang 3 segi. Tak boleh. Kami ada meja bulat je. Macam itulah. Yeah, so you insist on standardization. Okay, so therefore you can then produce mass production, yes, dalam kuantiti yang banyak. So kos dikumpul mengikut proses ataupun jabatan. So contohnya bila kita nak buat meja, ya, kita ada proses memotong papan, proses kedua melicin papan, proses tiga mengecat papan, ya, proses 4 memasang papan. Macam itulah so maknanya proses-proses tersebut boleh juga dikenali sebagai jabatan. So kita ada jabatan memotong, ya, jabatan melicin, ya, jabatan mengecat. Samalah tu, ya, boleh. So maknanya bergantunglah, ya, berapa proses, ya, yang ada. So kita akan kumpul dan kita akan transfer, ya, the cost to one process, ya, to the other. Alright. Okay. Pengiraan kos seunit. Pengiraan kos unit dikira, ya, dengan membahagikan kos proses, ya, dengan unit yang dikeluarkan dalam period. Okey, so dalam kes ni macam tadi, kalau tempahan kerja kita tahu dah kita hanya akan mengeluarkan 100, ya, buah meja. So kita akan tunggulah sampai siap 100 tu dan kita bahagi dengan 100. Tapi untuk standardize, ya, untuk pengukusan proses, sebab kita produce secara berterusan, continuously. Okey, so jadi nak tunggu berapa unit tak boleh tunggu sebab nanti bulan depan kita akan proses lagi benda yang sama. Jadi kita kena ada pemisah. Ya, pemisah kita adalah period perakaunan tersebut. Ya, maknanya di hujung bulan kita kena kira lah berapa unit yang telah kita keluarkan untuk tempoh tersebut. So bahagi saja dengan unit, ya, berkenaan. It may appear to be simple, yeah, but in reality, perakaunan pengukusan proses ni can be a little complicated. Ya, sebab dalam proses pengeluaran bila kita potong saja, oh, okay, it's already 31st March, for instance. Dalam 31st March tu, ya, kita mungkin ada produk yang separuh siap, kita mungkin ada produk yang baru start pemprosesan, kita juga ada produk yang dah 99% siap, belum siap lagi. But at the same time kita juga ada produk yang 100% siap. Macam mana tu nak bahagi? Ya, nanti kita akan belajar tentang terminologi yang dinamakan sebagai equivalent unit, ya, unit persamaan siap. Okay, so nanti itu kita tunggu dalam kuliah pengukusan proses. Alright, so for now kita akan fokus kepada pengukusan tempahan kerja. Okay, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu contoh-contoh pengukusan tempahan kerja. Ya. So in job order production, products are manufactured in single units or in batches, ya, of identical units. So maknanya kalaulah katakan produk tu besar, so mungkin kita nak buat kapal. Nak buat kapal tak boleh lah 100 buah kapal, ya. So maknanya kita akan fokus kepada satu unit sajalah, ya, untuk seorang customer. Ya, tapi kalaulah maknanya produk-produk tersebut boleh kita siapkan dalam beberapa hari, so mungkin akan ada beberapa produk lah macam meja tadi, boleh buat dalam 100 buah meja yang mengambil masa contohnya 2 minggu, begitu. Okay. Right, so kita boleh gunakan, ya, tempahan kerja dalam service sector. So contohnya consulting, ya, perundingan. So dalam perundingan kita tak boleh buat mass. Kita kata oh sama je, ya, kita nak merunding firma A, nak bagi khidmat nasihat kepada firma B, semua sama, tak boleh lah. Ya, you kena customize, ya, mengikut masalah yang dihadapi, ya, oleh setiap firma itu tadi. Okay, maka dengan itu proses kerja you, ya, tidak akan sama, ya, bila you berikan khidmat runding cara untuk, ya, firma A, firma B dan sebagainya. So begitu juga dengan advertising agency. Ya, so maknanya kita ni adalah merupakan advertising agency, memberikan perkhidmatan kepada firma yang nak minta kita, ya, bantu mereka untuk melakukan pengiklanan. So you cannot just say oh memang kita iklan kat TV je, ni lah format kita yang ada, tak boleh.
Yeah, so you've got to understand product requirement of the firm. Yeah, so maknanya proses tu tak sama. Ada yang mengambil masa seminggu dah siap, ada yang 6 bulan pun belum siap ya untuk menentukan konsep dan sebagainya. Dan ada yang nak guna TV, ada yang nak guna billboard, ada yang nak guna social media. So lain-lain cara dia. Oleh kerana itu, kita tidak boleh lakukan sebagai pengukusan proses lah. It has got to be customized. So therefore, bila kita nak tentukan kos, kita akan tentukan berdasarkan kepada tempahan ataupun pelanggan tersebut. Ya, so pelanggan pun kadang-kadang tak boleh juga sebab pelanggan pun mungkin dia ada 3 produk. Ya, so dia ada kamera, ya, dia ada air fryer, ya, dia ada video player contohnya. So mana boleh ya iklannya sama ya sebab tiga-tiga produk ni sifatnya berbeza. Pelanggannya satu tapi ya kita kena buat iklan untuk 3 produk yang berbeza. So kita akan charge ya kita akan kumpulkan kos berdasarkan kepada tempahan yang berbeza. So dalam kes ni 3 lah tempahan untuk seorang pelanggan. That's why selalunya kita tidak kumpul kos mengikut pelanggan tapi kita kumpul kos mengikut tempahan. So the same customer can have several orders, okay, several job orders. So we will accumulate the cost according to the job order. Alright. Okay, then kita ada merchandising, pun boleh juga, tak semestinya pengeluaran saja. So for instance, like sending special order by mail order, so maknanya kalaulah kita nak post barang gunakan standardized postage, then dia akan buat proses yang sama je lah, sorting, timbang dan distribute ikut cara yang satu je. Tapi kalau it's a special order, kena tahu nak jalan darat ke, jalan air ke, nak bungkus yang macam mana, nak hantar lebih cepat ke, ataupun nak standard time ke macam mana. Jadi maknanya harga dia akan berbeza-beza sebab aktiviti yang terlibat untuk menguruskan cara penghantaran mail yang berbeza-beza ini tidak sama. Jadi tak boleh kita just longgokkan okey sama je harga kami, tak boleh lah. Okay. And then of course manufacturing lah. Manufacturing definitely macam aircraft assembly. So aircraft assembly mana nak buat standardized-nya so it has to be customized. So house construction, especially individual house construction. So jadi setiap owner memerlukan mungkin tile yang berbeza, tingkap yang berbeza, plan layout yang berbeza dan sebagainya. So definitely it will be job order. Okay. Okay, contoh-contoh untuk process costing. So in process manufacturing, a single product or a closely related set of products is produced on a continuous basis. So maknanya sekumpulan produk ataupun produk yang sama tapi dia proses secara berulang secara berterusan. Maknanya it's not differentiated according to customer. So tak ada customization lah. Standardized product. Okay, so we can still use process costing for a service sector. Contohnya bank check clearing. So bank check clearing ni maknanya cara kita untuk nak clear the check, it will still be the same. So check yang kita terima tu kita akan sort dan sebagainya, mengikut amount, kita kena kategorikan dia sama ada in-house check ke outstation check ke dan so all these things prosesnya akan sama. So sama juga dengan postal delivery standardized item. So ini saya dah cakap tadi so kalau standardized item memang prosesnya sama. So maknanya kita lakukan secara berulang, tak payah nak fikir lah, buat aja sebab it's a normal delivery. Okay. Merchandising sector, grain dealing, magazine subscription. So these are all merchandising. Jual magazine, subscribe. So proses dia sama, tak ada beza. So tak ada apalah. Kita charge dia, dia dah ikat kontrak untuk subscribe for 1 year.
So nanti cukup bulan dia bayar, ataupun dia bayar untuk setahun sekali. So setiap bulan nanti kita hantar je lah. Hantar. So tak payah nak fikir. Sama je. So database dah ada. Okay. Manufacturing sector, pengukusan proses. Kalau kita tengok proses tu, kita akan kata sure manufacturing punya, tak semestinya. So kita ada contoh service, kita ada contoh merchandising. Okay, untuk manufacturing sector, so macam oil refining, prosesnya sama, berulang. Beverage, production. So kalau prosesnya sama je, berulang, and you can do it in a mass production manner, then of course, process costing will be suitable for it. Okay, ini yang saya katakan tadi, dokumen-dokumen sumber. So, dokumen-dokumen sumber ni sangat penting untuk kita gunakan sebagai asas untuk merekod. Okay, so this is accumulation process lah. So when you want to accumulate the cost, so definitely it will begin with the source document. Without the source document, you cannot do your initial record, which is your journal entry. Okay, so kita akan just go through. Production order contains a job's unique identification number and specifies details. Production order, maknanya kita dapat arahan untuk mengeluarkan produk. So of course produk apa? Produk apa? Kuantitinya banyak mana? So the raw material requirement, the manufacturing hours, RM ni sebenarnya raw material requirement, manufacturing hours dan sebagainya. So these are all production order. So termasuklah keperluan buruh langsung. Okay, a job cost sheet. So this is the production order, and then this one is converted into cost. It's a document used to accumulate the cost for a specific job. Okay, so now we are focusing on job order costing. So when a job is completed, the final cost of the job is determined by totaling the cost on the sheet. So kalau kita nak tahu cost per unit, then divided sajalah by the number of units for that job. That's it. Okay. So an example of production order. Okay, so you have here your production order. Macam saya katakan tadi, the job number, so contohnya 101, 100 or whatever you want, alphanumeric semua boleh, so for as long as it's unique to your organisation and you can easily understand it. Okay, and then you have start date, bila nak mula, product number, produk apa yang you nak keluarkan, untuk tempahan tersebut, description of the product, quantity, and then of course you start accumulating lah. Beginning with raw material. Raw material apa yang perlu diguna pakai. So ini semua dia panggil part number lah. Dia tak tulis lah situ besi. Sebab besi pun ada juga grade dia. Mungkin besi yang 1 kaki, 2 kaki, ketebalan berbeza. So semua dia pakai coding. Description, and then of course the total quantity lah. So ni harga tak ada, sebab kita cuma nak transfer, nak keluarkan nanti daripada store, nak transfer saja ke dalam tapak kilang. Okay, so sambungan kepada production order. So ni bahagian operation. So then here barulah kita akan kumpulkan lah untuk labor, overhead dan sebagainya. So labor contohnya start time dia bila, stop time dia bila. So kita dapatlah total time. So ini adalah untuk tempahan tadi lah. So maknanya kita akan kumpul mengikut tempahan tadi. So machine hours pun sama juga. Okay, so which department is involved in the production process for that particular job order. Authorized by date. Okay, ini semua just to show you briefly. Do not memorize. Okay, so tak perlu memorize. Just cuba fahamkan the logic of each of these documents, its requirement, and what is actually the information needed, specifically for the purpose of recording. Sebab kita nak record ni. Okay. And not only for recording, it's also for internal control. Tu sebab kalau kita tengok tadi ada signature dan sebagainya, internal control. Sebab kita nak request job production order, nak request untuk production process. Okay, job cost system record, then we have job cost sheet. Sebenarnya topik ni kita dah buat sedikit sebanyak dalam perakanan untuk bahan dan juga buruh. So this is like a revision. Okay.
So job cost sheet, this is where details tentang cost ada. Itu sajalah bezanya. So you still have the requisition number. So kita kena ambil lah. So requisition number ni is basically to that maknanya you know you have requested this raw material to be taken out from the warehouse and to be transferred into the production floor. So untuk nak dapat requisition number ni maknanya kena ada material requisition form terlebih dahulu lah. So that material requisition form will be used as an input to enter into your job cost sheet. Okay, and then of course tadi kita accumulate direct material. Now we are accumulating data on direct labor and overheads, machine for example. Okay, and then you have your applied overhead. Applied overhead ni macam saya katakan tadi lah, sebab bila kita nak mengukur tadi, kita guna dokumen ni untuk mengumpul kos. But sistem pengukuran kos produk yang kita gunakan adalah sistem pengukuran normal. So dalam normal costing system, you are going to use actual material. So maknanya dokumen-dokumen sumber yang kita gunakan ni adalah untuk kumpul bahan-bahan mentah, kos bahan mentah sebenar, kos buruh langsung sebenar. Tapi when it comes to overhead, kita akan guna overhead yang diaplikasi, yakni kadar pratentu darab dengan actual volume. So actual volume tu kalaulah jam mesin, maknanya kita masih kena capture jam mesin tu, sebab tadi ada jam buruh ada, jam mesin pun ada. Okay, so ni samalah date dan sebagainya. Tapi most importantly, since this is job cost sheet, maka there must be a column for cost. Dan kita akan dapat total cost for the job. Sebab apa? Sebab kita dah kumpul untuk apply overhead, direct labor as well as direct material. So if we were to divide by the units in that particular job, that will give us the cost per unit. This is the material requisition form that I was talking about. Okay, so this is for the purpose of requesting the material to be taken out from the store to the transferred to the production floor, ataupun borang perolehan bahan langsung. Okay, so jadi maknanya request number ni lah, request number ni. So without this kita tak boleh isi job cost sheet tadi. So requisition number nak untuk tempahan yang mana, tarikhnya, hantar ke department yang mana, barang apa, bahan apa, komponen apa. So you got dekat sini, you bukan saja ada total quantity, dan tetapi juga you ada cost unit dan juga total cost. So everything is here. Ni yang saya katakan tadi ni untuk internal control, issued by siapa, received by siapa. This is for internal control purposes. Alright. This is just another example of material requisition form, with figures inside it. So you have here grinding, and then you have here casing. This is the description of the material, and then the quantity, the cost per unit, so 100 times 3, so dapatlah 300. Material requisition number, nampak? It's very important. So format material requisition form ni may differ, depending upon what is actually required to be put inside. So you can always customize all these forms according to your needs and requirement. Nampak ni, internal control, authorized. Okay, so selesai untuk bahan langsung, cara kita mengumpulkan bahan-bahan langsung. So kita lihat untuk buruh langsung pula. So kita nak capture masa yang diambil, masa kerja, jam kerja untuk buruh tadi. So we're gonna use like job time ticket. So ini juga kita dah tengok dalam perakaunan untuk buruh langsung sebelum ini. Alright, so employee, kita guna employee number, number berapa. So kita ada untuk kerja yang mana, job number apa. So kita ada kat sini job number 16, 17, so ni macam saya cakap tadi lah, job number 101, 100. Okay, so job time ticket number ni maknanya setiap time ticket tu adalah number dia supaya kita tahu nombor rujukan dia. So dia akan ikut urutan. Okay, tapi number of employees ni is unique to that particular
employee. Kebetulan nama dia pun ada kat sini, Ann Wilson. Macam itulah. So start time, stop time, total time, so 8 hingga 10, so 2 jam, hourly rate $6 per hour, so amounting to 12, okay, so pukul 8 pagi dia kerja job 16, tapi pukul 10 dia berpindah pula ke job 17, so boleh, nanti sampai pukul 11 dia masuk balik pula, tapi untuk tempahan yang berbeza, macam itulah. Okay. Right, like I said again, do not memorize. This is just for your understanding so that you know what are the contents that needs to be in a particular document, so that you can use them for to record them. Okay. So ini yang job cost sheet yang dah complete lah. So tadi kita tengok yang belum complete. So ini adalah just contoh yang dah complete. So yang dah complete ni ada direct material, direct labor, overhead. So bila kita jumlahkan, so kita dapatlah jumlah direct material, direct labor, overhead, so a total cost of 1048. So dalam case ni kalau kita tengok quantity completed for this job 100. Kita nak buat valves. So ada 100 valves. So nak dapatkan cost per unit bahagi dengan 100 lah. So 1048 bahagi dengan 100, so dapatlah $10.48 per unit. That's it. Okay, so ni tarikh, complete, date completed, date to be shipped, semua. These are all very important. And of course, most importantly is the number, job number. So ni job number 16 tadi. So job number 17 pun adalah sebagainya. Alright. Okay, this is basic production record. Okay, so ni sama juga, raw material inventory record. So ini kita nak record pergerakan inventory, bila kita beli, bila kita issue kepada production floor, dan berapa baki yang tinggal. So ini juga akan digunakan untuk merekod lah, journal entry. So bila kita purchase, kita dah record purchasing, and then bila kita issue, kita akan record the reduction of inventory, and transferred to work in process. Okay. So this is again samalah, finished goods inventory record. So receive from factory. So tadi maknanya you're talking about material, here we are talking about finished goods. So bila dah siap, terima daripada factory, so bolehlah dijual. Then bila dijual ni jadi kos barang dijual lah. Then whatever remaining, ending, finished goods inventory. Sama je. Okay, so bills of material ataupun better known as BOM, BOM. So BOM ni adalah merupakan raw material requirement per unit of a product. So maknanya bila kita nak kata, oh kita nak keluarkan meja, so dah kena ada dah BOM kita. BOM ni akan tulis all the materials and components yang diperlukan untuk siapkan produk tersebut. So at least maknanya bahagian inventory dah tahu dah, oh kita nak keluarkan produk ni bila sekian-sekian, dan keperluannya bila, banyak mana. So untuk purchasers dan sebagainya pun maknanya tahulah, oh okay, produk ni memerlukan bahan-bahan ni, maka ianya perlu dibeli. So bila keperluan pembelian itu semua, so all these are very important. So BOM ni, so this is actually a database for every product. So every product akan ada bills of material . Okay, and then you have your operation list, production operation and times per unit of product. Ini dari segi machine time, labor time. Ini production process lah. Tapi at the same time, sometimes you may have you know that you require machine, you require labor, and of course you have your operating, but at the same time you may require untuk set up. Ni kita dah buat perakaunan untuk activity based costing sebelum ni. So set up tu, nak set up the machine dan sebagainya. Tu belum lagi memulakan pengeluaran, tapi masa yang terlibat tu dah bertambah. So kena bayar semua tu, Okay. Alright.
Okay, so next kita akan tengok the document flow. So tadi kita dah tengok dokumen-dokumennya. So kita nak tengok summary of the document flow. Kita akan fokus kepada material terlebih dahulu. Alright. So material requisition, ingat the material requisition form yang kita guna. Kita ada banyak copy. So kalau nak tahu in detail ke mana perginya copy-copy ni, kena tengok balik lah di dalam perakaunan untuk bahan langsung yang kita buat sebelum ini. Okay, so the material requisition indicates the actual cost of direct material to charge to job and the actual cost of indirect material to charge to overhead. So nampak sebab kita menggunakan sistem pengukusan normal. Bila kita menggunakan sistem pengukusan normal, hanya bahan langsung sebenar kos bahan langsung sebenar yang akan di-charge ke dalam akaun kerja dalam proses. Tapi bila sampai kepada overhead, sebab indirect material ni overhead. Jadi oleh kerana overhead ini adalah overhead sebenar, dia tak boleh masuk ke dalam akaun kerja dalam proses. Tapi dia akan masuk kat mana? Nanti kita tengok. Okay. So now kita pecahkan kepada direct material and indirect material. So direct material, direct cost. Indirect material, overhead cost. Okay. So direct material, we will record into job cost record. And then indirect material, we will record in manufacturing overhead account. So job cost record ni merujuk kepada account work in process lah. So kita akan debit work in process untuk cost of material that we have used. Whereas the indirect material that we have used, instead of debiting work in process, we are going to debit manufacturing overhead account. So dalam manufacturing overhead account ni is actually a temporary account. It's a temporary account to record all the actual overhead, and then later kita akan adjust balik dengan applied overhead. So sebab kita menggunakan sistem pengukusan normal. Bila kita guna sistem pengukusan normal, kita tidak boleh mendebit kerja dalam proses untuk overhead sebenar. Tak boleh. Jadi bila berlaku saja overhead sebenar ni, apa yang kita lakukan? Kita akan debit dulu ke dalam temporary account, which is known as the manufacturing overhead account. So we will debit the manufacturing overhead account. Okay. So nanti kita akan lihatlah dengan lebih jelas berdasarkan kepada contoh pengiraan dan journal entry sebenar. Itu kita akan buat dalam part 2. Okay, let's look at the document flow summary for labor pula. Okay, employee time. Ingat employee time ticket tadi? So the document is used to capture the time. Okay, so this employee time ticket indicates the actual cost of direct labor to charge to job and the actual cost of indirect labor to charge to overhead. So sama jugalah dalam kes ni. So kita guna employee time ticket. Maknanya buruh langsung pun pakai, buruh tak langsung pun mungkin ada yang berasaskan kepada masa juga. So kita pisahkan. Okay. So untuk direct material, okay, kita akan charge ke job cost record, maknanya ke dalam akaun kerja dalam proses nantilah. Maknanya kita akan debit dalam akaun kerja dalam proses. Tapi indirect material dia akan direkodkan dalam temporary account manufacturing overhead. Sebab indirect labor ni adalah overhead. So again the same reason why tak masuk dalam akaun KDP. Tak masuk dalam akaun kerja dalam proses ataupun work in process, because we are actually using normal costing system. If we are using actual costing system, then fine. Maknanya kalau kita dapat ni indirect labor sebenar ni, actual indirect labor, bolehlah nak debit work in process. Itu dengan syarat we are actually measuring product cost using actual costing system. But in this case we are not. We are measuring product cost using normal costing system. So normal costing system, we are going to add actual direct material, actual direct labor, but then when it comes to overhead, we are going to add applied overhead. So nanti kita akan tengok cara bagaimana kita nak mengira applied overhead. Okay, so for this, we are going to debit manufacturing overhead account. Alright.
And last, ya, kita akan tengok summary, ya, untuk overhead pula. Ya. So kalau kita tengok untuk overhead ini, we have actual indirect labor, ya, actual indirect labor. Okay, indirect labor ni overhead lah, actual. Macam mana dapat actual? Guna employee time ticket. And then kita juga ada actual indirect material. Okay, so this is bahan-bahan tak langsung. Overhead juga. Ya, sebab kita sekarang ni buat untuk overhead. Overhead juga. Tapi kita dapat daripada material requisition. Ya, maknanya macam paku, gam, semua tu. Ya, minyak pelincir. Semua kita dapat daripada material requisition form. Okay, and then at the same time we may have other, ya, actual overhead charges. Okay, seperti depreciation, utility, ya, sewa kilang, semua tu actual lah yang kita bayar. Ya. Yang tak bayar lagi pun tak kisahlah, janji ada dokumen sumber untuk menyokong penglibatan, ya, overhead sebenar ni. Okay, so all this, ya, kita dapati bahawa kita akan debit, ya, kepada manufacturing overhead account. Yeah, we will debit manufacturing overhead account. Why? Because these are all actual. Ni pun actual, ni pun actual, ni pun actual. So semua masuk dalam manufacturing overhead account, yang mana kita akan debit. Okay, so kreditnya apa? Kreditnya adalah applied overhead. So overhead is applied using POHR. What is POHR? Predetermined overhead rate. Kadar overhead pratentu. So overhead, ya, applied overhead saja yang kita akan, ya, record, ya, ke dalam job cost tadi. Ya, which is of course, ya, we will debit, ya, work in process. So kita debit work in process, debit apa? Debit applied overhead ni lah. Ya, the work in process account is debited with the, ya, applied overhead amount. Alright. So therefore tadi kita dah lengkap lah. Maknanya account work in process kita dah debit dengan actual direct material, debit dengan actual direct labor, and then of course, ya, yang ketiga, kos perkilangan yang ketiga adalah overhead, which kita debit, ya, KDP dengan applied overhead. Okay. So lengkap summary kita untuk bahan langsung, buruh langsung, dan juga overhead kilang. Okay, so sekian, ya, penerangan untuk part 1, ya, bagi kuliah 7. Terima kasih.